Assalamualaikum everyone. Hello, Six Ibnu Rushd. Meet me again, Teacher Sariza. Okay, so today is our English lessons. So, teacher harap semua dah bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okay, last week before the Chinese New Year, sebelum tahun baru Cina, kamu telah pun diberi 2 lembaran kerja ini untuk dilengkapkan dan sebelum teacher beri kedua-dua lembaran kerja ini iaitu list nouns and list verbs, teacher telah pun menerangkan kepada kamu apa itu nouns dan apa itu verbs. Jadi, teacher ulang sekali lagi pada hari ini. Nouns bermaksud apa jua benda. Segala benda. Manakala verbs ialah kata kerja, iaitu perbuatan. Perbuatan. So, for our lessons today, untuk pelajaran kita hari ini, teacher nak ajar kamu bagaimana menulis ayat. How to write a sentence. Macam mana nak tulis satu-satu ayat. Mungkin sebelum ni kamu dah belajar tapi awak mungkin dah lupa. Jadi teacher mengingatkan kamu basic, asas penulisan untuk satu-satu ayat. Bagaimana nak tulis ayat. Okey, kita akan belajar hari ini how to write a sentence. Okay, class. First, let's refer to the handout that I've given to you last 2 weeks. 2 minggu yang lalu, teacher ada bagi handouts ni dekat awak. Dan teacher harap awak dah tampal lah dalam buku macam teacher buat ni. Okay, so this is the first part. First part is notes. Ini nota how to write a sentence. Nota bagaimana untuk menulis ayat. Dan ini dia punya page yang kedua lah. Latihan yang kita akan buat. Kita akan buat sama-sama bagaimana untuk menulis ayat. Okeylah, teacher terangkan pada awak dulu apa benda yang kotak-kotak ni. Ni kotak yang ni. Style 1, style 2. Okey, ni kotak ni kita panggil substitution table. Kita panggil substitution table. Okey, substitution table. Kotak tu tadi kita panggil sebagai substitution table. Alright? Jadi untuk ringkas dan senang sebutnya, teacher akan sebut table je lah. Table. Table tu tak semestinya meja. Dia ada banyak maksud. Table bermaksud ni kotak-kotak ni. Ni kotak-kotak ni kita panggil table lah ni. Kotak-kotak ni table. Ataupun jadual. Table tu juga adalah jadual. Okay. So, how to write a sentence? Basically, teacher nak ajar awak hari ini 2 cara saja, iaitu style 1. Style 1 ni cara 1. Style 2 cara yang kedua. Cara 1 dan cara 2. Teacher bagi 2 cara je lah dulu dekat awak. Sebab dia ada banyak cara sebenarnya. Tapi yang ni yang basic. Very basic. Beginning. Permulaan nak tulis ayat. So, awak kena tahulah. Jadi, dalam satu-satu ayat tu, dia ada struktur dia. Structure. Structure dia. What you need to put at the first. Awak kena, apa yang awak perlu tulis mula. Kemudian, apa dia. Dan akhirnya apa. Jadi itulah yang kamu kena tahu untuk belajar tulis ayat. So, cara yang pertama, teacher terang pada awak. Ni teacher sediakan table yang ada 3 columns. 3 columns. The first columns is subjects, verbs and nouns. Ini adalah komponen dalam satu-satu ayat. Ini basic teacher bagi kat awak ni. Subjects, verbs, nouns. Subjects tu apa dia? Ni dia subjects. Contoh-contoh subjects. Pelaku. Kita panggil pelaku. Maksudnya orang yang melakukan.
Orang yang melakukan. Ni nak tulis ayat basic Okay, dekat sini subjek ni personal pronouns lah. Personal pronouns ni awak dah belajar dah masa year 4 dulu. Macam kata ganti nama lah kan. I, saya. He, dia untuk lelaki. My mother. They. Ni dia subjek-subjek. So subjek ni awak kena tahulah apa itu subjek. Senang cerita kalau basic untuk asas ni teacher bagi tahu ke awak manusia. Manusia, haiwan ke orang ke. Yang kita nak tulis ayat ni. Kita tulis ayat ni. Alright. The second kolom kedua adalah verb. Verb ialah kata kerja. Kata kerja apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan. Perbuatan tu dah belajar last week kan. Verb tu apa. Okay. And the third column is nouns. Nouns pun awak dah belajar minggu lepas. Yang teacher bagi tahu tu objek. Objek. Benda. Okey, awak tengok struktur ayat. Ni ayat pertama. Ayat yang pertama ni. I read a book. I read a book. Saya baca buku. Tengok. Ayat lengkap kan? Saya tu subjek. Baca itu verb. Buku itu noun. So, dalam ayat tadi, I read a book. Ada subjek. Ada verb. Ada noun. Tu dah lengkap dah ayat tu. Ya? Okey, ada ketiga-tiga komponen yang dinyatakan ini. Alright, kita tengok. The second example. Contoh kedua. He sings a song. He sings a song. Okay, he adalah subject. Sings adalah verb. A song adalah nouns. Dia menyanyikan lagu. Ni ayat lengkap dah ni. He sings a song. Okey, contoh yang ketiga. My mother cooks a fish. My mother cooks a fish. Okay, my mother is subject. Cooks is verb. And a fish is noun. Okay, 4. Contoh yang keempat. They throw. Okay, ini throw sebenarnya ya. Throw. Teacher terletak S tu. Okay, throws ni sepatutnya tak ada S ni. Okay, sekejap. Teacher buat magic. Hilangkan S ni. Tengok. Dah tak ada dah. Okay. Contoh keempat. They throw the balls. They throw the balls. They subject. Throw verbs. And the balls nouns. So ini basic. Very basic. Cara satu yang teacher beri pada awak. Tips-tips untuk awak menulis ayat. Okay, ayat yang lengkap. Ni sangat senang ni. Awak boleh hafal ni. Sebab awak dah belajar dah last week. Verb apa, nouns apa. Tinggal awak nak tulis saja. Dan kena ada sedikit knowledge lah. Tentang kata kerja, nouns. However, macam mana pun awak boleh mendapatkan bantuan kamus. Bantuan kamus itu pentingnya kamus. Okay, nak tulis kalau tak tahu perkataan, you can refer to the dictionary. Okay. So, for style 1 tadi, okay, this is the exercise. Inilah latihannya. Latihan untuk style 1 tadi. Style 1. Subject, verbs, nouns. Teacher dah kosongkan ni, nampak? And teacher letakkan ada 5 subjects here. I, he, my mother, my friends, and they. Okay, tadi ada 4 je kan? Sekarang kat latihan teacher bagi 5. Apa dia satu tadi yang ada dekat sini tak ada dekat sebelah? Cuba jawab. Cepat. Tak dengar. Kuat sikit.
Mana? Mana salah satu? Apa dia? Apa dia? Kuat sikit. Ya, betul, my friends. Kan? Tadi tak ada my friends. Nampak ni? Mana ada my friends? Teacher tambah. Ada my friends kat sini. So, ada 5. Sama je sebenarnya. My friends ni samalah macam they. Dia plural. Kan? Banyak. Lebih daripada satu. So, tadi awak dah belajar style 1 ni. Okay, awak bolehlah buat yang ni. Tapi janganlah tiru verb kat sini. Tak cik lah tiru kan. So, last week awak kan dah siap dah buat ni. Ni. Noun, verb ni. Tengok kat sini yang awak dah listkan ni. Okay, you can take from both of these tables. Awak boleh ambil daripada kedua-dua table yang awak dah siap ni. Untuk bubuhkan dekat sini. Tuliskan dekat sini. Okay. Tapi janganlah tiru ni. Dia buat ni contoh. Kalau awak tiru juga, maknanya awak tak faham. Okay. Maknanya awak tak faham. So, awak tak boleh menggunakan read, sings, cooks and throw. Dilarang keras sama sekali. Ingat tu? Okay. Okay, now kita beralih kepada cara yang kedua. Style 2. Okay. Tadi dah belajar dah. Cara yang pertama kan. Style 1 tadi kan. Kolom subjects, verbs and nouns. Sama je kat atas ni. Tengok. Mana ada berubah ni? Subject sama. Verb pun sama. Nouns pun sama juga. Ada nouns. Cuma dekat style 2 ni teacher add on places. Teacher tambah. Tu yang teacher kata tadi. Dia ada banyak-banyak cara. Tapi teacher nak ajar 2 saja basic hari ni dekat awak. Nanti bila ada style 3, 4, 5 dan banyak lagi. Kotak ni dia akan jadi panjang lagi nanti. Tapi tak apa. Ikut kemampuan awak, teacher ajar awak 2 cara ni dulu. Okay? So, untuk cara yang kedua, just tambah 1 je lagi kolom kat tepi ni. Ini teacher namakan places. Place lah, place. Tempat kan, tempat. Tapi sebab dah banyak ni. Sampai 4 tulis ni, teacher kenalah bubuk S. So, dia jadi places lah. Jangan pelik pula. Place. Places. Alright. Ini sama je macam atas tadi. Kalau awak tengok tengok contoh ni teacher tak larikan lah. Supaya awak faham. Ni sama je ni nampak. Teacher copy balik. Cuma perbezaannya teacher nak bagi tahu awak bila ada kolom yang keempat ni places ni awak kena letaklah tadi kan tengok number 1 I read a book. Okay, places di mana? Ni places ni di mana lah tempat di mana? Kena tanya di mana? Tanya diri kamu nak tulis ayat tu kan. I read a book in my room. Di bilik saya. Di mana? Di bilik saya. Di mana? Di bilik saya. I read a book in my room. I read a book in my room. Okay? Boleh? Boleh kan? Mesti boleh. Mana boleh? Tak boleh? Okay. Ni sama je. Tengok. Nanti kejap lagi. Video ni awak boleh pause. Repeat balik kan. Tengok kat mana tak faham. Okay. Teacher tambah je lagi ni. Okay. Apa tujuan tambah lagi 1 kolom ni? Apa tujuan tambah lagi 1 kolom ni? Siapa tahu? Tak dengar lah. Memang tak dengar. Sebab teacher cakap sorang-sorang je ni. Okey. Tambah lagi 1 kolom ni. Sebab nak bagi ayat awak ni panjang. Okey. Yang ni nampak ni. Ciput je ni ayatnya. Kan? Ni. Panjang nampak? Dapat panjang sikit. Nampaklah kebijaksanaannya di situ. Tak gitu. Kan? Tengok ada berapa words? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perkataan dalam satu ayat. 7 words in a sentence. Bangga tak? Bangga kan? Kalau boleh tulis macam ni. Memang bangga gila. Yang ni tadi ciput je. Tak salah. Ni betul. Ni basic. Kan teacher beritahu tadi basic. Nanti awak pandai basic ni, pindah ke sini pula. Alright. Okay. I read a book in my room. Okay. Untuk contoh yang kedua. He sings a song.
Okay, he sings a song. Menyanyikan lagu. Di mana? On a stage. Di atas pentas. He sings a song on a stage. Nyanyikan lagu di atas pentas. Di mana tempat? Di atas pentas. Di mana tempat? Di atas pentas. Tadi di mana baca buku? Di bilik. Baca buku di mana? Di bilik. Okey, tempat ni bergantunglah dekat awak kan. Kalau awak buat ayat tu, gantung. Okey, bergantung pada idea awak. Okey, contoh ketiga. My mother cooks a fish in the kitchen. My mother cooks a fish in the kitchen. Okey, masak ikan. Mestilah kat dapur kan. Takkan masak ikan dalam bilik air pula. Okey, places ni mesti bersesuaian dengan situasi verb dengan nouns ni. Mesti bersesuaian. Okey, contoh yang keempat. They throw. Ni nampak ni. Ni pun nak kena buat magic lagi sekali ni ya. Ni S ni tak ada sepatutnya ni. Kejap. Saya ketuk dia. Okey, dah hilang. Okey, they throw the balls onto the wall. They throw the balls onto the wall. Mereka membaling bola ke dinding. Baling bola ke dinding. Ke dinding, ke tanah, ke mana. Tak kisahlah, places ni ada macam-macam tempat awak boleh letak kan. In my room, bagi apa. At the field kan. Boleh buat tendang bola dekat padang apa dan sebagainya. Macam-macam lah. Boleh fikir. Makan, kalau makan kat mana? Kat kantin. Tidur kat mana? Atas katil. Whatsoever. Banyak places ni. So ini your creativity awak untuk sambungkan basic ayat yang awak dah belajar tadi. Okay, so dengan awak meletakkan places di ujungnya ayat awak, your sentence, ayat awak akan jadi sedikit panjang. Macam teacher cakap tadilah, nampaklah kebijaksanaannya di situ. Okay semua? So, okay, look at the style 2. Ni table ni. Ni latihan ni teacher bagi. Okay, yang teacher printkan kat awak ni. Tengok. Sama je kat atas. Sama aja dekat atas. Okay, cuma tambah satu lagi. Column places. Very easy. Tengok yang atas ni teacher nak 5. 1, 2, 3, 4, 5 sentences. 5. Bawah pun sama. 5. Okay. Senang je nak buat. Sebab apa teacher kata senang? Sebenarnya buat 5 je. 5 ayat je nampak ni. Ini sama je. Subjects ni I, he, my mother, friends. Sorry guys. Video teacher stop tiba-tiba tadi. Okay, tak apa. Kita sambung. Okay, as I mentioned you just now. Sama je. Ya. Yang atas ni bawa balik tulis ke bawah. Okay, sama. You copy. Salin je balik. Verb, nouns dan places ni awak tentukanlah berdasarkan pada verbs dan nouns yang awak pilih tadi. Ya, sama macam contoh sebelah teacher bagi. Bukan buat sama macam ni. Maksudnya berdasarkan ini. Tapi ni yang awak buat both tables ni nanti latihan ni. Teacher tak nak ada yang sama dengan apa yang teacher telah buat. Okay, dilarang keras sama sekali. Tak boleh sama. No. Okay. So, awak kena fikirkan verbs yang lain, nouns yang lain dan juga places yang bersesuaian berdasarkan daripada verbs dan nouns yang awak tulis. Okay, setakat itu sahaja penerangan teacher. Kalau awak ada apa-apa masalah, boleh berhubung dengan teacher melalui WhatsApp peribadi. So, teacher harap all of you can finish both of these exercises today. Dan teacher harap juga penjelasan teacher tentang how to write a sentence, cara nak tulis ayat pada awak, penjelasan cara nak tulis ayat pada hari ini amat jelas. Ya. So, awak kalau tak faham boleh play balik video ni. Ulang banyak kali sampai awak faham ya. Okay guys, selamat belajar. Assalamualaikum. Bye bye.